Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Fazilah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Untuk kali ini, kita akan membincangkan tema 4 iaitu tema perpaduan dan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 79 di mana tajuk di situ indahnya kemesraan. Indahnya kemesraan aspek seni bahasa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang topik ini, indahnya kemesraan. Dan untuk standard kandungan hari ini, 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastra. Dan standard pembelajaran untuk hari ini, 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Ini yang kita akan belajar hari ini, iaitu kamu boleh menceritakan semula tentang dialog yang kita akan baca sebentar lagi. Dan untuk objektif hari ini, kamu boleh bercerita dan mengujarkan dialog yang ada peribahasa dan bahasa yang santun dalam tu. Kriteria kejayaan untuk hari ini, murid dapat bercerita tentang petikan yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Keduanya, murid boleh menyatakan maksud peribahasa. Sebelum kita pergi kepada halaman 79, mari kita tengok dulu maksud-maksud peribahasa yang cikgu nak terangkan. Jom ikut cikgu. Okay, langkah kanan. Langkah kanan ni maksudnya bernasib baik. Misalnya, kamu datang ke sekolah, tiba-tiba ada kawan yang memberi kamu hadiah. Itu maksudnya langkah kanan, bernasib baik. Berbeza dengan langkah kiri. Langkah kiri ni bernasib malang. Contohnya, kamu diberi tugas untuk menghantar sofa ke tingkat 3. Malangnya, lift bangunan itu rosak. Dah datang dengan sofa yang berat, kena naik tangga pula ke tingkat 3. Bernasib malang. Itu namanya langkah kiri. Manis mulut. Manis mulut ni bercakap dengan baik, bercakap dengan lemah lembut. Contohnya, pelayan restoran. Pelayan restoran, kalau pelanggan datang ke kedai dia, dia kena cakap elok-elok, cakap lemah lembut. Kena bermanis mulut. Tak boleh marah-marah. Kalau pelanggan atau kalau pelayan restoran cakap kasar, pelanggan boleh lari keluar dari kedai dia, ke restoran dia. Jadi, misalnya pelayan mestilah manis mulut, bercakap dengan lemah lembut. Assalamualaikum, puan nak makan apa? Macam tu Okey, seterusnya halwa mata. Halwa mata ini maksudnya pertunjukan atau persembahan yang mengasyikkan. Bila kita tengok tu kita rasa asyik saja, seronok saja. Halwa mata. Apa yang kita pandang? Pertunjukan ke, persembahan ke? Halwa telinga pula, perkara-perkara yang sedap didengar. Misalnya, suara Datuk Seri Siti Nurhaliza sangat merdu. Sangat merdu dan menjadi halwa telinga seluruh lapisan masyarakat. Sedap didengar. Bagaikan pinang dibelah dua. Sama cantik, sama padan. Ini biasa kita dengar kan? Bagai pinang dibelah dua. Kalau pengantin, dia bersanding di atas pelangi, kita kata, oh cantik ya, dua-dua ni sama cantik, sama padan. Bagaikan pinang dibelah dua. Itu. Bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Maksudnya, kata sepakat dicapai. Misalnya dalam mesyuarat. Manusia bersatu ni kerana muafakat. Kata sepakat dicapai. Bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana muafakat. Dia berkaitan dengan muafakat, permuafakatan. Berbesar hati, gembira, bangga. Contoh, katakanlah kamu buat majlis perkahwinan ataupun majlis kesyukuran, buat kenduri di rumah kamu. Ada kawan-kawan baik kamu datang ramai-ramai. Kamu rasa gembira, bangga, berbesar hati. Itu maksud berbesar hati. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya hidup bermuafakat. Seia sekata. Kalau berpecah, hancurlah. Perpecahan membawa kehancuran. Bersatu teguh, bercerai roboh. Itu maksudnya di sini. Minta diri.
Minta diri ni minta izin untuk pulang. Kamu datang ke rumah kawan, dah pukul 7 malam dah, perlu balik dah. Jadi kita minta diri, minta izin untuk pulang. Tanda mata. Tanda mata ni hadiah. Hadiah sebagai kenangan. Contohnya, dalam gambar ni, ayah beri hadiah kepada ibu. Beri tanda mata, hadiah sebagai kenangan. Ataupun kamu pergi kenduri, kamu dapat cenderahati, kamu dapat bunga telur, kamu dapat coklat. Itu adalah tanda mata daripada tuan rumah. Hati terbuka. Hati terbuka ni ikhlas. Ikhlas. Mengikut resmi padi, makin berisi, makin menunduk. Tengok gambar ni. Tengok gambar di sini. Ini padi, pokok padi. Ini padi yang dah berisi, padi yang dah jadilah maksudnya. Nanti dia akan proses jadi beras. Nampak tak? Bila dia ada isi, dia makin tunduk. Makin tunduk. Ikut resmi padi, ikut perangai padi, ikut sikap padi, makin berisi, makin menunduk. Lagi dia berisi, lagi dia berat, lagi dia tunduk. Maksud dia, kalau kita semakin berilmu, semakin berpangkat, janganlah kita sombong. Jangan sombong. Macam padi ni. Dia makin dia hebat, makin dia berisi, dia tak tegak, dia tunduk saja. Semakin sombong. Okey, seterusnya, cikgu nak minta kamu buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5, Sekolah Kebangsaan, halaman 79. Di sini kita ada dialog. Kita ada dialog, indahnya kemesraan tajuk dia. Dialog ini adalah tentang Farisha, Syufen dengan Rubini. Mereka pergi majlis perkahwinan. Majlis kenduri perkahwinan Encik Kali. Encik Kali. Okey, jom kita baca. Kamu rujuk buku kamu atau boleh rujuk bacaan cikgu. Indahnya kemesraan. Keluarga Farisha ke majlis kenduri perkahwinan. Syufen dan Rubini turut serta. Sebelum pulang, Encik Kali, terima kasih kerana sudi menghadiri majlis kami. Encik Farid jawab, sama-sama. Terima kasih juga atas keenakan juadah yang membuka selera. Langkah kanan kami hari ini. Maksudnya, mereka pergi majlis itu, ada banyak juadah. Sedap-sedap. Dah dijemput kenduri. Makanan enak pula. Banyak pula. Itu maksudnya langkah kanan. Beruntung. Bernasib baik. Beruntunglah. Orang jemput. Sedap pula juadah. Banyak pula. Beruntunglah langkah kanan kami hari ini. Para pelayan juga manis mulut melayan kami. Para pelayan juga manis mulut melayan kami. Maksudnya, ada tuan rumah yang melayan tetamu dengan baik. Takkan kita pergi kenduri dia nak marah kita kan? Balik. Taklah. Jadi dia kena bermanis mulut. Bercakap yang baik. Bercakap lemah lembut. Itu maksud manis mulut. Persembahan selingan menjadi halwa mata untuk kami. Mereka pergi majlis perkahwinan, ada persembahan tarian misalnya. Ada persembahan nyanyian misalnya. Bila kita tengok persembahan tu, dia menjadi tarikan. Halwa mata, mengasyikkan, menyeronokkan. Halwa mata untuk kami. Pasangan, okey. Syufen kata. Pasangan pengantin pula sepadan, bagaikan pinang dibelah dua. Pengantin yang bersanding tu cantik dua-dua. Seorang cantik, seorang segak. Yang perempuan cantik, yang lelaki segak. Bagaikan pinang dibelah dua. Sama cantik, sama padan. Encik Kali jawab. Saya bersyukur kerana ramai yang datang bergotong royong. Ini tuan rumah kata. Dia bersyukur sangat ramai penduduk datang gotong royong. Adik-beradik dia, saudara, jiran, tetangga kan. Mereka rajin macam semut. Semua yang datang bergotong royong ni rajin. Rajin macam semut. Ini perumpamaan lah. Perumpamaan rajin macam semut. Muafakat membawa berkat. Rajin. Datang gotong royong sama-sama. Bekerja sama. Bermuafakat. Itu maksud dia. Majlis pula berjalan lancar seperti air. Majlis tu tak ada cacat celanya. Lancar sahaja majlis tu. Daripada awal sampai habis. Tak ada masalah apa-apa. Itu maksudnya lancar seperti air. Farisha kata, betul tuan,
saya melihat pelbagai kaum datang memeriahkan majlis. Ada kaum Cina, kaum Melayu dan lain-lain datang majlis itu untuk meraihkan pengantin. Suasananya sungguh harmoni. Bulat air kerana pembetung. Bulat kata kerana muafakat. Maksudnya penduduk di situ, pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, harmoni. Hidup elok-elok, tak gaduh, muafakat. Itu maksudnya bulat air kerana pembetung. Bulat kata kerana muafakat. Itu maksud dia. Kami semua ceria bergurau senda. Encik Khalid berkata. Betul Farisha, kami berbesar hati menerima kedatangan semua. Berbesar hati, seronoklah semua datang majlis dia. Gembira, bangga, berbesar hati. Ruby ni cakap, undangan ini sekaligus menyemarakkan perpaduan antara kita. Bersatu teguh, bercerai kita rebuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maksudnya, bila dalam majlis itu ada Melayu, ada Cina, ada India. Semua kaum berkumpul, kita ada semangat perpaduan. Menyemarakkan perpaduan. Jadi kita lebih kuatlah. Lebih teguhlah. Jangan berpecah. Kalau berpecah, habis roboh semua. Kami minta diri dulu. Dia nak balik dah. Dia minta izin. Kami minta diri dulu. Encik Khalid jawab. Baiklah. Ambillah bunga telur ini sebagai tanda mata buat semua. Dia bagi bunga telur sebagai cendera mata sebelum balik. Setibanya di rumah, Farisha, saya bangga akan Encik Khalid kerana menerima kita dengan hati terbuka. Farisha kata Encik Khalid ni baik. Sebab dia hati terbuka terima kita semua. Maksudnya dia ikhlas. Dia ikhlas jemput kita. Dia ikhlas bagi kita makan sedap-sedap. Dia bagi kita bunga telur. Encik Khalid tu hati terbuka, ikhlas. Ruby ni cakap. Encik Khalid juga peramah mengikut resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Maksudnya Encik Khalid ni baik. Dia tak sombong. Ikut resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Makin tinggi pangkat, makin tak sombong. Itu maksud yang kita baca ini. Cikgu harap kamu boleh baca dan menceritakan semula tentang kisah ini. Okey, sekarang jom kita tengok latihan di mana kamu akan menceritakan tentang gambar yang ini. Tengok gambar. Okey. Bila kita bercerita nanti, cikgu harapkan kamu boleh menggunakan perkataan ataupun menggunakan peribahasa yang kita belajar tadi. Misalnya hawa mata, sama cantik bagai pinang dibelah dua, tanda mata. Okay, contoh di sini. Di sini saudara mara bergotong royong. Nampak ni. Ni cedok lauk, yang ini pegang dulang, yang belakang tu tengah mengacau makanan dalam kawah. Mereka bergotong royong. Agak-agak bila bergotong royong ni, apa peribahasa yang kita belajar tadi? Muafakat membawa berkat boleh. Bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana sepakat pun boleh. Bulat kata kerana muafakat pun boleh guna. Ni yang berkaitan dengan ini. Nanti kamu perlu bercerita menggunakan peribahasa yang kita belajar tadi. Kalau gambar kedua ni ada tarian. Dalam majlis tu ada tarian. Bila tarian ni apa yang berkaitan dengan dia? Halwa mata kan? Persembahan yang mengasyikkan halwa mata. Gambar yang ketiga ini ada pengantin, lelaki dan perempuan sedang bersanding di pelamin. Mereka ni cantik. Sama cantik, sama padan. Kita gunakan peribahasa apa? Bagaikan pinang dibelah dua. Dan gambar yang keempat ini ada tuan rumah dan ada tetamu. Dan di sini ada cendera mata ataupun kita panggil dia tanda mata. Tanda mata. Dan kita boleh kata juga tuan rumah ini berbesar hati. Berbesar hati sebab menerima ramai tetamu. Ikhlas menerima ramai tetamu. Dan tetamu ini juga nak pulang. Bila nak pulang, dia kena buat apa? Minta diri. Minta diri. Jadi apa yang cikgu sebut tadi tu adalah peribahasa yang perlu kamu ceritakan berdasarkan gambar ini. Okey, jom kita lihat. Okay, gambar yang pertama. Saudara mara bergotong royong dan bekerja dengan rajin macam semut agar majlis berjalan lancar. Contohnya macam ni.
Saudara mara bergotong royong dan bekerja dengan rajin macam semut agar majlis berjalan lancar. Yang cikgu buat warna hitam ini adalah simpulan bahasa atau perumpamaan. Perumpamaan yang kita dah belajar sebelum tadi. Jadi kamu nak bercerita tentang gambar ini, kamu mesti letakkan peribahasa yang telah kita belajar tadi. Okey, jelas setakat ini. Jom tengok gambar yang kedua. Tarian dipersembahkan kepada tetamu dengan penuh manis muka. Dengan penuh manis muka. Maksudnya penari ini tak boleh sedih. Dia nak menari, dia kenalah manis muka. Kan? Kena manis muka. Majlis berjalan lancar seperti air berkat kerjasama semua. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung. Bulat kata kerana muafakat. Ini contohnya. Okay. Pasangan pengantin yang cantik bagai pinang di belah dua bersanding di pelami. Contoh ayatnya. Tetamu gembira, nampak dia tepuk tangan. Tetamu gembira dan berbesar hati meraihkan pengantin. Ini contoh cerita untuk gambar ketiga. Gambar keempat. Sebelum pulang, tetamu diberi bunga telur sebagai tanda mata. Tetamu gembira kerana kehadiran mereka disambut dengan hati terbuka. Disambut dengan hati terbuka. Ikhlas. Ikhlas. Okey. Cikgu harapkan kamu boleh menceritakan apa yang dah dipaparkan dalam empat gambar dalam buku teks kamu. Okey. Cikgu harap kamu jelas. Sekian, terima kasih. Bye.